lupa on mic. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kita mula balik. Okey, Puan Yin kata tak dengar suara tadi. Mic saya tak on. Alright, so minta maaf lah. Dah cakap tadi tapi tak dengar suara. So lepas ni akan dengar suara. Alright, so terlebih dahulu saya ingin mengucapkan selamat datang kepada tuan-tuan dan puan-puan yang sudi bertemu live pada malam ni. Saya minta maaf banyak-banyak sebab live ni sepatutnya saya buat minggu lepas hari Khamis tapi ada masalah teknikal yang tak dapat dielakkan. Cuba soft pun tak dapat nak selesai sampai pukul 12 malam baru settle. So saya ambil peluang untuk hari ni lah, malam ni untuk saya live balik semula. So harap dengar suara jelas. Okay, minta tuan-tuan dan perempuan bagi like, share, komen. Saya nak tengok berapa orang yang dekat sini dah. Ada ramai, lebih kurang 6 orang. Last saya buat live hari tu lebih kurang dalam 20 lebih lah, 20 lebih. So hari ni kita try tengok banyak. Okay, so terima kasih kepada Hasmah Yassin yang bersama dengan saya, Regina Syahada, Ayen Chia. Dia dah jemput kawan-kawan. Terima kasih kerana jemput, kerana invite yang lain-lain. Diamond Asun daripada Penang. Thank you Diamond. Okay, tak pernah jemu untuk sama-sama dengan saya. Adik saya dekat Penang, Azizan, okay, minta share link pada dalam grup WhatsApp ke dalam grup-grup yang lain, okay. Puan Yen, okay, thank you Puan Yen. Kak Safida, KS Chu, belum mulakan, baru intro. Sekejap lagi saya ni. Alright, suara putus-putus, saya dengar balik suara saya macam mana. Okay. Alright, so daripada ni, hai Bahaki, okay, Assalamualaikum. Alright, so hari ni saya nak share dengan tuan-tuan dan perempuan bagaimana nak mula dengan plan 111 CEO Cafe. So sebelum saya share, siapa yang belum bancur kopi, boleh start bancur kopi dulu. Okay, nak ambil nota, nak ambil pen apa semua boleh ambil pen. Sebelum saya start, lebih kurang dalam 2 minit lagi kita start. Saya nak tengok WhatsApp. Kalau siapa nak WhatsApp, siapa nak komen, dipersilakan bagi komen kat bawah. Nak share, saya akan baca komen-komen yang ada dekat sini. Okay, so setakat ni ada 11 orang. Thank you very much yang join bersama dengan saya. Okay, kalau nak tengok hari ni kita Malaysia hari ni duka cita sikit sebab kita peningkatan kes COVID hari ni agak tinggi, ada 39 kes. Kalau saya dapat tengok dekat social media saya yang dikongsikan oleh CPRC dan juga MKN. Okay, sebelum saya start topik saya malam ni, kita sama-sama doakanlah supaya kita diberi perlindungan, diberi kesejahteraan supaya kita terhindar daripada wabak COVID-19 ini lah. So hari ni banyak daripada kes warga negara, okay, lebih kurang ada, kalau tengok dekat sini banyak juga kes kluster warga negara bukan warga negara penduduk dekat KL. Okay, so dekat KL ada 4 kes hari ni. So saya doakan yang mana yang last sama saya duduk kat KL tu tolong ikut SOP. Yang lain pun kena ikut lah SOP kan. Okay, dekat Sarawak ada banyak 25 kes hari ni. Banyak kluster Sentosa, kejutaan kucing, banyak kluster baru pula tengok kan. Dah lama tak ikut. Okey, daripada Sabah ada 3 kes, Kedah 6 kes, Wilayah Persekutuan Labuan ada 1 kes. Okey, so lain-lain negeri insya-Allah, alhamdulillah. So kita doakan supaya semua orang mendapat dalam keadaan yang baik. Kita masih lagi memerangi wabak COVID-19 lah. So kita doakan supaya tidak berlaku lagi lah PKP lepas ni, sebab bila berlakunya PKP ni banyak masalah yang berlaku, ramai kes-kes yang berkaitan dengan tak cukup duit, okey. Tak cukup duit apa semua kan. Tak ada suara Kak Safida. Ada rasanya. Kalau ikut memang ada lah clear kedengaran dekat sini. Sekejap laptop saya, sekejap saya tengok. Tak cukup duit apa. Okay, alright. So dengar. So minta yang lain tolong respon lagi sekali, dengar. Dah dapat dengar suara. Thank you Puan Yen, Ayen Chia, Johor baru hadir. Thank you.
Ada daripada utara, ada daripada Penang, daripada Johor ada, saya tengok dekat slide ni. Dan daripada Sabah Sarawak belum tahu lagi. Masih kita menunggu kita punya puan Mr. Tan Teck Tiam. Tak ada, mungkin dia pergi ambil wife dia ke. Kejap lagi dia akan bersama dengan kita lah, insyaAllah. Alright, so macam saya dah janjikan kepada tuan-tuan dan perempuan ni, so malam ni kita akan bukan berbincang lah, saya akan present lah kepada tuan-tuan dan perempuan bagaimana nak mula plan 111 CEO Cafe. So live saya yang lepas adalah tentang plan 111, okay, overview, mengenalkan plan 111, apa kelebihan dia. So hari ni ramai orang nak minum kopi, so nak mula dengan plan 111 lah. Okay, so kita terus pada slide yang saya sediakan malam ni. So saya harap suara saya okey, sebab saya tengok dekat sistem saya ni suara okey. Okey, daripada Puan Jen, loud and clear, thank you. Mr. Tan, suara dah okey. Cuma Kak Safida punya suara mungkin dia tak on dia punya volume ke. Volume dia tak on. Okey. So cuaca hari ni pun alhamdulillah cantik. Masalah. Sekarang jam pun 9.38, so kita try buat dengan cepat sebab slide saya pun tak banyak. Okay, saya terus go to the point. Tapi saya ingin mengucapkan terima kasih dululah kepada Cik Faris Mahida. Okay, saya ambil dia punya point daripada slide-slide yang dia kongsikan sebelum ni. Saya cuba compile dan saya present balik kepada tuan-tuan dan perempuan. Terima kasih kepada Diamond kita, Faris Mahida, banyak membantu, banyak video yang disediakan. Terima kasih juga kepada saya punya mentor saya, Mr. Tan Teck Tiam, dan juga upline saya, Cik Wan Muhammad Noor dan juga Puan Jan Pempang, kerana tak putus-putus support saya. Dan kita punya Double Diamond, Madam G Amoy, thank you very much. Mungkin dia tengok live ke tak tengok, saya pun tak tahu. So mungkin Mr. Tan boleh share ke dengan Madam G, boleh dia tengok apa semua kan. So thank you very much. Okay, so topik saya pada malam ini, bagaimana nak mula plan 111 CEO Cafe. Okay, dah clear Kak Safida. Alright, so share lah Kak Safida dekat grup-grup yang lain, kawan-kawan yang lain boleh panggil, share. So saya harap live malam ni tak ada sangkut-sangkut, tak ada putus-putus, dia berjalan dengan smooth, elok lah. Tengok rating kat sini pun okay, dia punya statistik dia pun statistik tu ni lah, dia punya networking okey lah. Okay, so harap tak ada apa-apa yang berlaku lah. So kepala saya kejap pusing ke sini, kejap pusing ke sini sebab handphone dekat sini nak tengok dia punya view macam mana. View background tenang. Itu cari dekat di sungai lah, tenang hari ni, tenang. Okay, alright, so dalam proses tadi. Okay, selamat datang Diamond Cheng. Okay, welcome, thank you very much. Siapa yang bagi like, siapa yang bagi love kat saya, teruskan bagi like, terus bagi love kat saya supaya saya dapat teruskan kata dengan penuh komitmen. So, share lebih ramai, panggil lebih ramai. Okay, alright, so kita pergi pada slide saya malam ni. Ini yang saya sempat tukar tarikh, sepatutnya 23 Julai minggu lepas. So hari ni saya sampaikan. Okay, so topik dia adalah bagaimana nak mula plan 111 CEO Cafe. So mungkin ramai dekat luar sana yang ada pelbagai idea cara macam mana nak start plan 111, tapi dia tak larilah banyak yang kita dapat. Alright, so sebelum saya terus pada plan 111 CEO Cafe ni, okay, saya nak recap balik pada yang siapa yang baru first time dengar plan 111 ni, ataupun hari ni hari pertama atau dah dengar tapi tak apa nak clear. Secara ringkas dia, plan 111 ni 3-1 lah, ada satu. Yang pertama tu maksud dia satu kotak kopi. Okay, kalau dekat slide saya ada satu kotak kopi. Okay, mana sini ni. Satu kotak kopi. Okay, alright. Perkenalkan kepada satu orang. Okay, kenalkan pada satu orang dan juga buat selama 1 tahun. Okay, so satu kotak kopi, satu orang, 1 tahun. Okay, selama setahun, masuk bulan ke-13, potensi pendapatan yang mungkin anda dapat adalah sebanyak 12,280. Dan ini dah terbukti daripada kita punya Gold Diamond, Mariani di Kampung daripada Sabah. Okay,
join Suangho, buat plan 111 ni dekat Sabah dan dalam masa tak sampai setahun pun dia dah berjaya achieve tu 7 bulan, 6 bulan ke 7 bulan. So hari ni dia dah sampai ke Gold Diamond. So tahniah kepada kita punya Gold Diamond. Okay. Kak Liza. Tak lama tak jumpa Kak Liza. Rindu rasanya nak dengar Kak Liza lagi talk. Okay. So insyaAllah nanti lepas ni mungkin company dah boleh buat ataupun company tengah run untuk buat online kan. Dengar Kak Liza melalui online. Okay. So itu adalah sebuah ringkas tentang plan 111 CEO Cafe. Okay. So dia punya tagline dekat situ kan, saya buat, kamu buat, semua orang buat, sama saja. Okay. So buat benda yang sama, beli satu kotak kopi, perkenalkan kepada satu orang, buat selama setahun. Itulah yang kita buat setiap bulan selama setahun. InsyaAllah pendapatan akan dapat sebanyak 12,280. So 12,280 merupakan satu amount yang memang banyak lah. Okay. Kalau gaji nak dapat 12,000 sebulan ni pun nak sampai ke berapa lama nak kena bekerja, nak sampai satu pangkat yang tinggi. Tak ada orang terus-terus masuk dalam masa setahun bekerja terus dapat sampai 12,280. Tak ada. Tapi melalui plan 111 CEO Cafe ni, InsyaAllah tuan-tuan dan perempuan berjaya dapat. Bukan setakat dapat duit saja, tapi dapat kesihatan yang baik. Sebab kopi CEO kita ada linzi. Linzi adalah ramuan yang menjadi makanan kesihatan yang baik untuk badan kita lah. Okay. Alright. So itu sebuah ringkas tentang plan 111. Okay. So apa syarat dia nak mula? Okay. Syarat nak mula lah. Syarat nak mula business CEO Cafe ni, syarat nak mula plan 111 ni, okay. So dia ada dua syarat, okay. Dua syarat yang perlu tuan-tuan dan perempuan ikut. Yang pertama adalah tuan-tuan dan perempuan mestilah daftar sebagai ahli, okay. Ahli Suangho lah. Jangan kata ahli CEO Cafe, ahli syarikat Suangho. Okay, CEO Cafe itu merupakan satu produk daripada syarikat Suangho, okay. So daftar sebagai ahli, yuran yang dikenakan adalah sebanyak RM26. Okay, tuan-tuan boleh carilah dekat luar dekat luar-luar ni ada perniagaan-perniagaannya, ada berapa yuran pendaftaran yang tuan-tuan kena daftar untuk jadi ahli. So saya rasa yang paling murah setakat ni yang saya jumpa Suangho ni lah RM26. Okay, RM26 bukan satu orang tau, untuk dua orang. So maksud dia sepasang, suami dan isteri. Okay, so kalau siapa yang tak kahwin lagi, bujang, satu orang lah. So RM26, okay, untuk 2 tahun lah. Lepas tu setiap tahun kena renew RM12. Okay, so kenapa kena renew RM12? Itu nanti saya akan cerita dalam live yang akan datang lah. Okay, kenapa RM12? Tapi itulah orang kata satu bisnes yang konsisten kita nak buat, kena renew. Kalau tengok Rotek pun kena renew. Kadang Kak Aliang jadi member popular ke mana-mana apa-apa sajalah. Kalau jadi member mesti kena renew. Okay, renew tu yang menjamin kata konsisten kita punya kehebatan. Tu saya tak nak uraikan banyak. Okay, so yang pertama daftar sebagai ahli. Dan yang kedua, mesti beli sekurang-kurangnya satu kotak CEO Cafe lah. Beli. So harga dia adalah RM35 satu kotak untuk ahli. Kalau bukan ahli, sebanyak RM41 lah. So RM35 ni bukan harga daripada saya, tapi harga yang telah ditetapkan oleh company sendiri yang tetapkan harga ni RM35. Okay. Tak ada lagi murah pada RM35 lah. Confirm RM35. So kalau tuan-tuan dan perempuan jumpa CEO Cafe dekat luar, kat pasaran yang harga dia bawah pada RM35 sekotak, tu bagi saya tak betul lah tu kan. Okay, so tuan-tuan dan perempuan dapatkan yang betul. Macam mana nak dapatkan yang betul? Ni cadangan saya. Daftar sebagai ahli dan tuan-tuan beli direct terus daripada company. Okay, jangan beli dekat kedai kopi ke yang kita tak tahu kopi tu betul ke tak betul ke, tiruan ke, original ke, palsu ke, tak tahu. Okay, so daftar jadi ahli, beli terus direct pada company. Terang-terang dah dapat CEO Cafe yang original. Sebab kita beli terus daripada company, bukan daripada orang lain. Okay, so kalau tuan-tuan dan perempuan tak tahu nak beli mana, mungkin boleh minta upline tolong belikan. Dan janganlah harap upline untuk beli selama-lamanya. Tanya dekat upline tu, tanya dekat orang macam mana cara dia nak beli sendiri. Sebab saya sebagai upline pun, bawah saya ada ramai. Kadang-kadang nak beli tu susah juga. Okay, ramai orang masuk in. Padahal mudah saja untuk beli sendiri. Boleh melalui online store boleh, melalui panggilan telefon kepada company boleh, WhatsApp terus ke company pun boleh. Okay, semua tu cara boleh dibuat, mudah hari ni. Alright, so tu dua syarat permulaan. Okay, alright. So bagaimana nak mula? Okay, bagaimana nak mula? Saya dah gariskan ada tiga benda yang tuan-tuan dan perempuan kena buat, kena tukar mindset. Yang pertama adalah
Tuan-tuan dan perempuan kena set dekat dekat minda tuan-tuan dan perempuan, dekat hati tuan-tuan dan perempuan. Bisnes CEO Cafe ni adalah bisnes aku. Okey. Sebab apa saya cakap macam tu? Bila tuan-tuan dan perempuan dah set dalam hati, dekat mental, dekat otak tuan-tuan dan perempuan ni, ini adalah bisnes aku, tuan-tuan akan all out buat betul-betul. Okey. Sebab kalau tak ada, tuan-tuan dan perempuan tak set macam tu, tuan-tuan pun akan tak konsisten lah buat. Tak apa, ni saja sonor-sonor, tak ada. So bila dah set kan, bisnes ni bisnes aku, so kalau tak ada aku, tak ada orang lain nak buat. Kena set macam tu. Okey. Ibarat macam kita ambil exam lah, ambil SPM lah, ambil SPM. Result ni menentukan masa depan aku. Result ni yang penting. So kejayaan ni adalah kejayaan aku. So bila dah sebut kejayaan aku, takkan orang lain yang buat kita berjaya? Tak. Okey, so kita yang buat, diri sendiri yang buat, diri sendirilah akan berjaya. Okey, nak berjaya ni macam-macam cara nak berjaya. Kita kena bantu orang lain untuk berjaya. Tak mungkin ada downline, kita daftar online tu kita biar downline kita ataupun orang kat bawah buat, kita tak tolong apa-apa, tu memang takkan berjaya lah. Okey, orang yang bawah tu lah yang akan berjaya. Alright, so itu yang pertama. Set ini adalah bisnes aku. Okey, bisnes saya. Okey. Yang kedua, so tuan-tuan dan perempuan kena sentiasa bekerja sama dengan upline. Okey, sentiasa kena bekerja sama dengan upline. Tanya dekat upline. Upline ni orang berpengalaman, dia dah tahu produk ni macam mana, syarikat ni macam mana, nak order macam mana. And then biasa upline ni biasa dah dapat banyak sangat kata persoalan pertikaian daripada orang-orang lain. Okey, kopi ni okey ke tak, kopi ni bahaya ke tak, lulus sana ke, lulus sini ke, dapat pengiktirafan sana ke, boleh minum ke, bahaya tak bahaya, macam mana nak minum, semua macam-macam soalan lah yang akan tanya. So kalau tuan-tuan dan perempuan orang baru dan tak bekerja sama dengan upline, susah lah. Okey, nombor satu dah set tadi bisnes saya. Okey, yang paling best, bila dah set, ini adalah bisnes saya, upline akan sentiasa membantu. Kalau saya dapat downline yang macam tu, saya memang akan tolong dia. Sebab kejayaan dia tu menyebabkan saya rasa bangga. Saya dapat bantu supaya dia berjaya. Kalau dia berjaya dapat 12,280 sebulan, saya tumpang bahagialah, seronok kan. Ada jugalah income yang akan dapat. Tapi saya seronok kalau saya dapat bantu hari ni. Ramai orang yang ada masalah ekonomi sepanjang COVID-19 ni kan, sepanjang PKP ni, ramai orang terjejas daripada sektor ekonomi. Okey, alhamdulillah kita pengedar Songhor ni dapat bonus setiap bulan tanpa gagal lah. Okey. Alright, itu yang kedua. Yang ketiga, buat dengan ringkas. Okey. CEO Cafe ni buat dengan ringkas. Buat cara yang bila kita jumpa orang, kita bantu kopi, kita buatlah dengan seringkas yang boleh. Okey. So saya tak tu kiss tu bukan dia maksud dia cium orang. Kiss tu maksud dia keep it simple. Okay, keep it simple to kiss. Okay, so 3 saja bagaimana nak mula, itu mindset yang kena buat. Ini adalah bisnes saya, kena sentiasa bekerja sama dengan upline dan juga buat dengan ringkas. Alright, so terima kasih ada ramai. Oh, kita punya jiran bawah, Zulkifli. Assalamualaikum sahabat Kuantan. Waalaikumsalam. InsyaAllah esok balik ke lusa balik ke Seremban lah, Seremban. Alright, so thank you for sharing. Alright, terima kasih kepada Puan Jen kerana tulis dekat komen dekat bawah ni. Okay, thank you very much. Alright, so itu adalah 3 syarat yang tuan-tuan akan. Syarat tadi ada 2, syarat permulaan. Ini adalah mindset bagaimana mula. Alright, so saya terus pergi kepada perkembangan plan Kopi CEO 111 ni. Okay, perkembangan ni maksud dia punya catat alih lah sebenarnya, catat alih. Step 1, step 2 apa yang nak buat. So dekat sini ada 5 step yang tuan-tuan dan perempuan kena ikut. Okay. So ini garis panduan terasakan, tapi tuan-tuan dan perempuan boleh buat ikut kesesuaian perempuan. As long benda tu mudah untuk dibuat. Okay, macam saya, bagi saya mudah adalah saya melakukan secara online macam ni. Konsul secara online bagi saya mudah. Mungkin bagi ada orang lain dia susah nak buat secara online. Dia lebih mudah berjumpa dengan orang lain. So macam saya mudah online dengan keadaan hari ni yang susah nak bergerak, orang nak pergi jalan-jalan pun susah. Okay, so dengan kaedah online ni mungkin malam ni saya dapat tengok dah ada 19 orang. So makin meningkat. Okay, alhamdulillah lah benda yang baik, dan video ni pun boleh di-share kepada orang lain tanpa orang tu perlu bergerak, kos minyak apa semua kan. So bagi saya ini cara yang mudah. Alright, so ini adalah flow chart. Yang pertama, step yang pertama, tuan-tuan dan perempuan buat temu janji.
Okey, buat temu janji. Kalau nak jumpa orang lah, okey, boleh call dia bagi tahu, okey, jom keluar minum kopi, aku nak belanja kopi yang paling terbaik dalam dunia ni kan, dia kata. Tu keluar ni lah. Okey, so sekarang hari ni, hari tu tak boleh jumpa. Tak boleh jumpa dengan orang. So hari ni dah boleh jumpa tapi kena ikut SOP lah. Jumpa kedai makan pun kena ikut SOP, tulis nama, check temperature apa semua. So buat temu janji. Okey, macam saya nak buat online pun, saya buat temu janji dengan tuan-tuan perempuan. Okey, sehari awal ataupun 2-3 hari awal saya dah masukkan dalam Facebook, saya dah beritahu dekat dalam WhatsApp, dekat dalam Telegram, saya dah setting everything. So itu cara saya buat temu janji. Itu step yang pertama. Okay. Step yang kedua, share pengalaman minum CEO Cafe. Kena share pengalaman minum CEO Cafe. Sebab tuan-tuan dan perempuan dah minum CEO Cafe, apa pengalaman yang tuan-tuan dan perempuan rasai sepanjang minum CEO Cafe tu, share dengan orang yang jumpa tadilah. Okay. Step yang ketiga, kongsi plan 111 CEO Cafe. Okay, plan 111 mudah ya. Beli satu kotak kopi, perkenalkan pada satu orang, buat selama setahun. Selepas setahun, pendapatan boleh dapat 12,280. Berminat tak? Best tak? Lepas tu ceritalah macam mana flow dia. Macam minggu lepas, 2 minggu lepas saya buat live. Saya menceritakan tentang plan 111. Tuan-tuan perempuan boleh tengok balik live saya sebelum ni. Ada lagi dekat saya punya Facebook saya ni. Okay. Kongsi plan 111. Itu step yang ketiga. Step yang keempat adalah penutup. Okay. Penutup ni offer pada dia untuk jadi member. Okey, jadi member bayar RM26 dapat harga sekotak kopi. Kalau dia setuju terus daftar untuk jadi member. Alright. So last kali, yang kelima, kembangkan. Kembangkan macam mana? Lepas dah cerita dekat dia, lepas dia sign up jadi member, dia cakap boleh tak besok kita jumpa. Adalah kawan dekat office, dia pun minat juga minum kopi ni kan. Pergilah jumpa dia, kembangkan. Okey. Pergi bawa dia, upline akan menceritakan, yang downline tadi dia akan tengok lah. Dia akan tengok. Okey. Itu adalah proses dia. Dan tu proses itu lebih detail lah di cerita yang lain lah. Okey. Itu ini adalah 5 langkah asas. Okey. Buat temu janji. Kita pengalaman minum CEO Cafe. Kongsi plan 111 CEO Cafe. Penutup dan kembangkan. Okey. Tapi yang saya nak mentionkan hari ni adalah 2 step ni. Okey. Step yang kedua dan step yang ketiga. So semasa proses ni berlaku, apa yang nak ditekankan, apa yang nak ceritakan, yang pertama adalah kisah penjenamaan, branding story. Okay, so kalau yang mana yang tak pernah dengar branding story tentang CEO Cafe ni, tanya dekat upline macam mana branding story ni. Cerita dia pasal Encik Tarashima tu, minum kopi CEO Cafe. Okay, dia lumpuh akibat kemalangan jalan raya. Lepas tu dia kata dia dah guna kursi roda berapa lama, 3 tahun. Okay, so dia ada cerita dia. Dapatkan cerita tu, cuba ingat balik cerita tu, bercerita banyak kali, bila banyak kali dah cerita, lama-lama ingat lah. Okey, tak ada masalah. Okey, so yang pertama. Yang kedua, semasa proses ni juga kongsikan keunikan CEO Cafe. Sebab apa CEO Cafe kita unik? Saya dah ceritakan sebab satu, bahan semula jadi yang digunakan. Okey, apa bahan yang ada? Biji kopi asli, dia ada minyak kelapa asli, dan yang paling penting dia ada ganoderma. Okey, ceritakan tentang keunikan CEO Cafe tu. Bahan-bahan semula jadi yang ada ni, aroma dia macam mana, kebaikan kopi ni macam mana, cerita. Okey, itu keunikan CEO Cafe. Dan yang ketiga, keunikan peluang penjagaan. Plan 111 ni lah. Okey, kenapa plan 111 ni unik bagi saya? Kalau pendapat saya, unik sebab satu, tak ada risiko. Dia tak ada risiko. Okey. Tuan-tuan dan perempuan tak perlu nak beli sampai 10 kotak kopi, 20 kotak kopi simpan stok kat rumah. Tak ada. Okey, kalau beli satu kotak ada 20 sachet, RM35. Kalau tak ada orang nak beli pun minum untuk diri sendiri lah. Tapi memang kalau macam saya pun memang saya beli untuk minum diri sendiri kan. Alright. So tak ada risiko. And then bila minum dapat kesihatan yang baik. Tak rugi pun. Memang tak rugi. And then kalau saya pun tiap-tiap hari pagi-pagi saya pergi kedai, saya bawa satu sachet CEO Cafe, minta air panas dekat kedai, bancuh. Okey, lebih mudah tu kan. Okey. So kita keunikan peluang penjagaan ni, dan plan 111 ni adalah plan yang paling mudah untuk dilakukan sebab dalam 1 bulan beli satu kotak kopi, perkenalkan pada satu orang. Dalam sebulan ada 30 hari. So memang ada orang kata, dalam sebulan aku boleh perkenalkan lebih daripada satu orang lah. Aku boleh cerita tiap-tiap hari. Kalau setiap hari cerita kat orang, 30 hari dah 30 orang. Okey, tu beritahu keunikan dia. Alright. So yang keempat, ceritakan tentang ARO. Apa tu ARO? ARO ni adalah auto reorder. Okey. So
dalam plan 111 ni setiap hari kita gunakan satu orang, satu orang pada satu orang, satu orang pada satu orang. Kalau tuan-tuan dan perempuan yang nak menguruskan, nak order dia, nak masuk dalam online store apa semua, nak key in satu-satu setiap hari nak kena buat, susah. So company dah memperkenalkan ARO. So masa penutup tu daftar sekali ARO, isi form untuk ARO. Sebab ARO ni lah yang akan memudahkan. Hari yang pertama company akan potong duit daripada akaun pengedar tersebut tu. Kalau dia ambil satu kotak lah. Kalau dua kotak lah. Okay, minimum kita satu kotak. Tapi lebih baik dua kotak sebab dapat free postage. So, 1 hari bulan dia potong. 1 hari bulan je tuan-tuan dah boleh tengok dalam sistem PV tuan-tuan dan perempuan. Mungkin hari yang pertama tu dah dapat 400 PV ada. Dapat 1000 PV, 2000, 3000 PV. Ada yang hari pertama, 1 hari bulan setiap bulan tengok PV dah layak dapat bonus sampai 13,000 ada. Okey, tak mustahil. Itu yang telah dibuktikan oleh kita punya Gold Diamond, Maharani dan juga Diamond, Double Diamond, Triple Diamond yang lain lah. Dan juga pengedar-pengedar yang lain lah. Okay, memang terbukti. ARO ni memang memudahkan, sangat memudahkan. Bagi saya pun memang sangat memudahkan. Alright, so yang penting dalam sepanjang 5 proses ni, step 1 sampai step 5, apa yang tuan-tuan dan perempuan kena buat adalah sentiasa bekerjasama rapat dengan upline. Alright, so bekerjasama dengan upline. Upline akan membantu dalam setiap proses tu. Bila lama-lama dah faham, dah nampak flow, dah boleh buat sendiri. Tak ada masalah. Okay, alright. So itu adalah perkembangan CEO Cafe. So kalau tuan-tuan dan perempuan ada apa-apa nak tanya sepanjang saya live ni, okay, tuan-tuan dan perempuan boleh tanya dekat ruang komen dekat bawah ni. Tak nampak komen dekat bawah ni. Bukan dekat apa scroll yang jalan ni. Dekat komen bawah ni. So boleh tarik dekat komen. So insya-Allah saya baca, saya akan jawab lah. Okay, sambil-sambil tu boleh minum CEO Cafe. Siapa yang ada CEO Cafe boleh minum. Saya nak minum dulu. Jumpa minum tuan-tuan dan perempuan. Cakap ni penat juga kan. Okay, sedap CEO Cafe malam ni. Alright. So, selain pada tu, dekat Facebook saya ni, sebelum saya naik ke slide yang seterusnya lah. Okay. Dekat Facebook saya ni, dia bagus Facebook ni sekarang tau. Dia dah macam-macam future ataupun orang kata bahan-bahan interaktif yang diperkenalkan untuk memudahkan. Saya ada buat macam soalan atau poll tapi saya tak tahu macam mana dia berfungsi. Saya cuba publishkan. So, kalau tuan-tuan dan perempuan dapat tengok, mungkin dapat tengok kot keluar. Okay, saya dah publish. Saya ada satu soalan saya keluar kat tu, dia poll. Okay, dia bentuk pool. Anda pernah minum CEO Cafe? Pernah atau tak pernah? So saya nak tengok, mungkin tuan-tuan dan perempuan boleh jawab. Saya tengok dia punya result yang keluar tu, ada percentage yang dia keluar. Mungkin okey. Sambil-sambil tu saya nak tengok dulu ada yang tanya. Sirajuddin Saad, ARO semua jenis kad bank boleh ke Azizi? Semua, bukan semua jenis kad bank. Maksud dia dibuat secara auto debit. So mesti ada kad ATM tu yang ada tulis sama ada Visa ataupun Mastercard lah. Yang penting mesti daftar online dan daftar TAC nombor telefon tu dekat ATM. Okey, bank apa pun boleh, Maybank pun boleh, CIMB boleh, Bank Rakyat pun boleh. Semua bank yang ada dekat dalam Malaysia ni insya-Allah boleh lah, tak ada masalah. Macam saya guna Maybank. Okey, saya guna Maybank. So memang setiap satu hari bulan bila company potong, saya ambil dua kotak. So company potong RM70 sebab dua kotak tak ada postage. So tak bayarlah RM10 tu. Dia akan potong harga kotak kopi ya. So daripada situ saya dapat SMS. Bank akan hantar SMS, ada pemotongan sebanyak RM20 untuk syarikat Selangor apa semua, saya dah tahulah. Okey, so mudah. Biasanya kalau hantar ARO tu biasanya tak sukses sebab orang tu dia tak register online banking. Okey, nak register online banking kena pergi dekat bank, minta pegawai dekat bank tu uruskanlah. Alright. So ni ada poll saya ni. Saya tak tahu macam mana dia keluar tapi soalan tersebut keluar dah vote. Okey, dah vote dekat sini saya dapat 6, 7 makin naik. 7 orang yang dah jawab voting. Okey, 7 tu dah pernah minum lah. Setakat ni tak ada orang yang
vote tak pernah lah. Saya tak tahu macam mana voting ni keluar sebab saya pun tak nampak. Okey, tapi terima kasih kepada yang dah vote, ada 8 orang. Okey, mungkin saya nak pergi makin best lah voting sebab nak buat voting ni saya dia panggil polling lah, polling. Polling ni biasa saya buat. Baru ni saya buat program ilmu keluarga anjuran PPKN, saya jadi penceramah. So saya buat polling system ni, dia jawab dekat handphone, audience jawab kat audience, tapi dia punya result terus keluar dekat slide. Okay, dia punya slide makin naik lah, graf dia makin naik, turun kan. So satu benda yang interaktif lah. Okay, tapi dia guna satu software lain. Tapi bila saya tengok dekat Facebook, dia dah ada polling. Alright, thank you. Terima kasih kerana yang dah vote. Mungkin keluar soalan nombor 2 pula. Kita nak tengok. Saya publish soalan nombor 2. Tengok soalan nombor 2 macam mana. Okey. So saya harap untuk soalan tadi Encik Sirajuddin Saad terjawab. Okey. Kalau nak tahu lebih detail lagi lanjut tentang ERO tu, boleh tanya dengan upline Encik Sirajuddin ataupun terus tanya dekat company. Macam mana buat, dia ada borang yang perlu diisi dan kita kena lampirkan sekali dengan photostat kat ATM depan belakang. So ramai orang risau takut kat ATM bagi apa, takut company tipu ke apa. Terus terang lah, secara peribadi saya cakap, saya dah 2 kali saya renew ARO saya. Company tak pernah tipu saya lagi lah. Kalau dia potong RM70 memang RM70, dan company pun memang tak pernah tipu saya. Memang tiap-tiap 10 hari bulan, tiap-tiap bulan memang dia bagi bonus kat saya lah. Okay, dan kopi memang saya dapat kopi yang original. Okay. Safida Muhammad, Cik Din punya ARO dah lulus. Okey, Cik Din tu siapa kan? Di mana? Oh, Sirajuddin ni lah. Dah lulus. Kak Safida punya downline. Okey, dah lulus. Boleh tengok. Masuk dalam online store. Kalau siapa yang tak tahu cara nak guna online store, nak aktifkan online store, boleh tengok dekat YouTube channel saya, Azizi Suangro. Boleh tengok dekat saya punya bawah ni pun. Okey, dekat bawah tu ada Facebook channel saya. Boleh tengok dekat situ ada video macam mana nak aktifkan online store, dan macam mana cara nak beli produk saya ada buat. So saya akan buat lagi lah banyak video, insyaAllah. Alright, so polling saya dah jawab. CEO Cafe pilihan anda 3 in 1, 4 in 1, ada 4 orang yang dah jawab. So 4 orang yang jawab, 2 orang suka 3 in 1, 2 orang lagi suka 4 in 1. Okay, so samalah. Okay, alright, tak ada masalah. Nanti saya buat ada soalan pula lepas ni. Oh, tapi soalan ni patutnya bagi awal-awal kan. Tak apalah. Okay. Alright. So saya teruskan dengan slide yang saya pernah. Tadi ada 5 step yang tuan-tuan perempuan boleh ikut untuk memperkembangkan bisnes Plan 111 CEO Cafe ni. Okay. Alright. So dalam nak buat bisnes Plan 111 ni, of course tuan-tuan perempuan perlu belajar lah. Perlulah belajar. Dia tak mungkin bila kita niat yang dekat hati, aku nak buat Plan 111, secara automatik segala ilmu dia akan masuk automatik. Macam cucuk pen drive, automatik dia upload terus ke dalam badan kita. Taklah. Okay, so proses untuk upload knowledge, ilmu, kemahiran tu tuan-tuan dan perempuan kena belajar. So apa yang nak dibelajar? Banyak benda yang boleh dibelajar. Tapi untuk Plan 111 ni, apa yang tuan-tuan dan perempuan perlu belajar? Okay, so yang pertama tuan-tuan dan perempuan kena belajar macam mana nak buat pembentangan Plan 111. Okay, belajar macam mana nak buat. Okay, so kenapa dalam pembentangan Plan 111 tu ada 4 lah yang poin penting yang perlu disampaikan. Yang pertama adalah kenapa CEO Cafe tu unik. Sebab dekat luar ada banyak lagi kopi-kopi yang ada kan. Dan orang memang tiap hari minum kopi. Kenapa CEO Cafe ni unik? Okay, tuan-tuan dan perempuan jangan condemn kopi-kopi yang ada dekat luar. Jangan kata kopi-kopi dekat luar tu tak bagus, tak selamat apa semua. Okay, kita hanya menceritakan tentang kopi kita. Okay, apa kebaikan, apa keunikan dia tu. Okay, cerita. So saya pun ada buat slide tentang CEO Cafe. Tuan-tuan boleh tengok keunikan dia. Okay. Poin yang kedua, kisah penyenamaan, branding story, Cik Tarashima tadi. Okay. And then macam mana nak cecah 12,280. Senang ya. Macam tadi saya dah cerita. Satu kotak kopi, satu orang buat selama setahun, dan benda tu diduplikasi setiap bulan selama setahun. Selepas tahun tuan-tuan dan perempuan boleh cecah 12,280.
Okey, tu bagaimana susah. So kena praktikkan hari-hari. Cara pencerita, cara pembentangan tu tuan-tuan dan puan akan jadi mahir lah. Okey, dan bagaimana ARO membantu. Kenapa ARO ni sangat membantu, kena ceritakan. Okey, tapi tuan-tuan dan puan yang dekat luar sana, yang mana yang belum daftar ARO, yang memang tiap-tiap bulan ambil kopi, daftar ARO. Satu saya ambil contoh senang lah. Sepanjang PKP hari tu pun ARO tetap dapat. Cuma lambat sikit sebab kita dapat kelulusan lambat daripada kerajaan untuk menggunakan staff. Okey, ada seketika dulu masa dekat Sabah meletup CEO Cafe ni, masa tu stok CEO Cafe memang drop habis, okey. Tapi kami yang dah daftar ARO ni memang tanpa gagal akan dapat kopi. Tanpa gagal akan dapat. Sebab kami dah register awal-awal ARO tu, nama dah ada dalam sistem macam regular customer yang memang ambil selalu. Okey. So, siapa yang tak nak stok kopi CEO Cafe terputus on time, daftarlah ARO. ARO tak payah bayar pun, tak payah bayar. Okey, just isi borang dengan salinan kad ATM tu, depan belakang, hantar pada company akan proses. Tak payah bayar, satu sen pun tak payah bayar. Okey, so tuan-tuan dan puan-puan perlu belajar macam mana nak bentangkan plan 111 CEO Cafe ni. Okey, so yang kedua adalah tuan-tuan dan puan-puan kena belajar macam mana nak berkongsi, buat perkongsian OPP. Okey, so OPP ni kalau siapa yang pernah pergi dekat hotel yang kita buat kan, tiap-tiap bulan yang saya pernah buat OPP, presentation preview. Okey, so tuan-tuan dan puan-puan boleh cerita tentang Suangho, boleh cerita secara ringkas ataupun secara lengkap lah. Suangho ni syarikat apa, dah berapa lama dia dekat Malaysia, apa yang dia buat kan. Okey, kita ada charter 10 charter OPP chart tu. Tuan-tuan dan puan-puan boleh belajar. Okey. Tu macam mana nak sampaikan secara ringkas, secara lengkap, belajar dengan upline. Sebab kalau upline buat apa meeting ke apa, ataupun sekarang ni online meeting, okey, online meeting, tuan-tuan dan puan-puan join. Tengok macam mana dan belajar, praktikkan untuk penyampaian OPP tu. Okey. Yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan boleh ceritakan rangkaian produk-produk yang lain yang ada. Kita ada makanan kesihatan, minuman kesihatan, CEO Cafe dalam kategori minuman kesihatan. Kita ada produk high-tech, kita ada penjagaan diri, itu produk kecantikan dan juga orang kata penjagaan rumah. Okey, ada 6 kategori siri. Dalam setiap 6 tu dia ada produk-produk lain, ada linzi, dia ada soya protein, ada Vitaking. So tuan-tuan dan puan kena tahu dalam satu kit yang diberi oleh upline bila tuan-tuan dan puan daftar, dalam satu kit tu ada. Kalau tak masih belum dapat satu kit, jangan risau. Okey, website Suangho ada, masuk saja website Suangho. Boleh tu suangho.com.my. Okey, masuk lah. So dia ada menu untuk produk, tuan-tuan boleh baca dekat situ. Kalau tak jumpa pun, confirm tuan-tuan perempuan dah join grup WhatsApp sama dengan upline, tanya. Kalau dah masuk grup WhatsApp tu, left, masuk balik, minta upline add balik. Sebab grup WhatsApp tu penting untuk kita tanya soalan, untuk kita belajar lebih banyak. Okey, tu kalau saya nak left grup-grup lain, saya left. Tapi grup Suangho memang saya takkan left. Sebab grup Suangho bagi saya kesihatan yang baik, dia bagi saya pendapatan yang baik. Okey, tu grup-grup WhatsApp. Sebab banyak knowledge yang dapat tu dan dikelilingi oleh orang yang environment yang positif. Okey, so siapa yang dah left, minta balik upline masuk kan. Siapa yang belum join, tanya upline macam mana nak masuk. Okey, masuk dalam grup WhatsApp tu. Okey, and then belajar cerita tentang linzi. Kita punya produk utama kita linzi. Apa kebaikan linzi ni? Apa keunikan linzi? Kenapa perlunya kita makan linzi? Okey, belajar tentang linzi. Dan juga belajar tentang sistem pemasaran. Kita punya marketing plan. Belajar marketing plan. Tanya dekat upline macam mana nak buat. So, tuan-tuan dan puan-puan perlu belajar benda tu. Okey. Dan juga yang ketiga, tuan-tuan perlu belajar cara untuk belajar dan mengajar. Lain sikit ya. Belajar cara untuk belajar dan mengajar. Okey, tuan-tuan dan puan-puan kena kosongkan juga diri tuan-tuan dan puan-puan, bersedia untuk menerima apa yang diajar oleh upline sebab dia dah lama, dia dah melalui kata perik getih, duri, ranjau apa semua dah masuk, dah jatuh, dah naik, dia dah nampak semua. Okey, so kita yang baru nak buat, so janganlah kita buat macam kita celik pandai. Okey, kita perlu belajar untuk mengajar. Okey, so tuan-tuan dan puan-puan ambil dah tahu kalau nak jadikan bisnes Suangho ni satu bisnes yang kata inilah yang menjamin pendapatan, memang menjamin pendapatan. Okey, tuan-tuan dan puan-puan nak serius, nak buat betul-betul sebab pendapatan dia boleh diwarisi bagus sangat. Okey, so belajarlah pengetahuan dalam tentang produk.
Okey. Saya ambil tahu tentang produk sebab produk-produk ni baik untuk badan saya. Untuk badan saya, untuk family saya. Okey. Tapi saya tak langsung lepas pada tu, knowledge tu dapat, orang kata orang dekat sekeliling kita akan perasan. Dia akan perasan kita. Bila dia perasan kita, dia mula akan bertanya. Bila mula bertanya, kita dah boleh jawab. Okey, dia akan nampak kita bukan sebagai seorang jurujual, tapi dia nampak kita sebagai seorang tempat untuk rujuk. Okey, tu yang kita nak. Bila kita dah dapat ilmu yang banyak tentang produk, tentang kesihatan, okey, orang akan cari kita untuk rujuk. Dia akan tanya kita. Alright. Perlu juga belajar dan mengajar tentang latar belakang syarikat, tentang pelan permasalahan, tentang sistem pendidikan. Macam mana sistem pendidikan kita? Apa yang diajar? Okey. So, satu yang saya nak share dekat tuan-tuan dan puan-puan, company Songhu adalah company yang menitik beratkan tentang kesihatan. Okey. So, banyak tentang kesihatan. Kalau pergi OPP, kalau bercerita pun, boleh dikatakan 90 ke 95% adalah bercerita tentang kesihatan, tentang produk. Mungkin 10 ke 5 ke 10% terakhir tu mungkin ada cerita pasal sikit macam mana nak dapat duit, apa semua. Tak adalah cerita duit. Tu semua bila perniagaan duit saja, tu jadi masalah jugalah. Okey, hari ni kita ada banyak duit macam mana pun, hidup tak tenang, hidup tak bahagia, hidup tak tentram, sakit tetap sakit. Okey, duit ada banyak pun tapi sakit. Buat apa? Tak sonok. Yang penting kekayaan yang paling kita nak adalah kekayaan berkaitan dengan kesihatan. Okey? Bila badan kita sihat, insya-Allah pendapatan pun kita akan datang. Okey, kita naklah sampai umur 80 ke 90 ke kalau diizinkan hidup, kita nak hidup dalam keadaan sihat. Bukannya dah hari ni 40, 50 dah macam-macam sakit ada. Umur 20, 30 tu dah ada penyakit-penyakit kritikal. Tak nak macam tu kan. Alright. So ini adalah 3 benda yang tuan-tuan dan puan-puan perlu belajar. Belajar macam mana nak bentang plan 111, belajar macam mana nak buat perkongsian OPP dan belajar cara belajar dan mengajar. Okay, so clear dekat situ. So thank you. So ramai yang bersama dengan saya ni. Thank you puannya sangat banyak. Azizan ada share dekat sini. 3 langkah mudah untuk enjoy free postage. Termasuk Sabah Sarawak. Okay, Sabah Sarawak sebab Sabah Sarawak post RM20. Mungkin nak dapat free postage ni macam mana? Yang pertama daftar sebagai ahli, nombor 2 request untuk join program ARO, daftar untuk ARO, auto repeat order, dan nombor 3 pilih pembelian untuk minimum 2 kotak sebulan. Okey, sebab 2 kotak dan ke atas dah dapat free postage. Okey, so siapa yang dekat Sabah Sarawak yang tengah ikuti live pada saya hari ni, mungkin sebelum ni anda beli dekat upline anda apa semua kan. Kadang-kadang upline mungkin daripada kalau Sabah tu daripada KK nak pergi ke Tawau jauh 8 jam kan. Kadang-kadang tunggu pun tak dapat-dapat kan. Okey, daftar ARO. Daftar ARO, minta upline, tanya dekat upline macam mana nak daftar ARO. Kalau kontak upline tak dapat, kontak dengan company, daftar ARO. Kalau tak dapat pun masuk dekat dalam website, tengok dalam website borang ARO form, download, isi, terus hantar pada company. Okey, so company pun ada nombor WhatsApp apa semua. Mungkin nanti Azizan boleh share dekat bawah ni, nombor WhatsApp company untuk ARO. Okey, department tu ARO boleh tanya dekat situ, submit ARO. Lebih mudah. Okey, Sabah Sarawak. Alright. So 3 langkah mudah yang Azizan kongsikan. Thank you very much. Alright. Puan Jan ada tulis dekat sini 3 belajar pengetahuan produk, latar belakang syarikat, pelan pemasaran. Okey, thank you Puan Jan. Ini adalah benda yang tuan-tuan dan puan-puan perlu belajar lah. Alright. So yang seterusnya, lepas belajar kena buat lah. Kena praktik, bukan belajar dengar, duduk tapi tak buat. Okey. Teknik belajar adalah bila kita dapat satu ilmu, kita hadam, kita buat. Okey, kita faham, kita buat. Kalau tak hadam pun lagi, dah terima, dia kata okey, buat macam ni. Kau nanti apa? Yang pertama, buat temu janji. Nak buat temu janji macam mana? Telefon orang, telefon kawan-kawan, telefon adik-adik, ajak minum sekali. Okey? Tak payahlah duduk nak faham macam mana aku nak telefon apa nombor telefon tak payah, tak ada pun orang ni. Okey? Call angkat telefon ataupun WhatsApp ni, jom jumpa kat kedai kopi minum. Terus buatlah. Okey, selagi tuan-tuan dan puan tak buat, tak boleh lah. So apa yang tuan-tuan dan puan perlu buat? Yang pertama, okey, tuan-tuan dan puan kena kongsikan. Tadi dah belajar plan 1-1 macam mana nak bentangkan plan 1-1. Okey, upline dah cerita ataupun masa step yang kelima kembangkan tu, masa step kembangkan tu, upline tengah present bentangkan tentang plan 1-1. Tuan-tuan dan puan duduk tengok. Okey? Alright. So, cara nak kongsikan ada banyak. So, macam hari ni, sekarang ni saya tengah kongsikan kepada tuan-tuan dan puan apa yang saya buat adalah saya kongsi kepada tuan-tuan dan puan secara online.
Okay, so secara online tuan-tuan dan perempuan dapat banyak input. So kalau yang mana yang biasa secara online, buat secara online, kongsikan. Lagi banyak tuan-tuan dan perempuan kongsikan, lebih confident, lebih yakin. Okay, mungkin hari ni macam ni susah. Saya tak nampak orang, saya nampak kamera, saya nampak lampu, saya nampak laptop, saya nampak orang menaik dekat dalam komen ni, itu saja. Tapi bila praktikkan hari, benda tu makin jadi biasa. Okay, kongsikan. Kalau macam saya secara online, kalau orang boleh buat secara offline, buat secara offline. Okay, dan buat one to one. One to one tu maksudnya satu dengan satu. Dekat office contohnya, waktu break waktu dekat pantry tengah makanan. Satu sama memang kita duduk sembang Kita cerita lah pasal kopi, baca kopi, sambil duduk makan cerita pasal kopi. Okey, cerita keunikan kopi masa duduk makan. Mesti dia pun akan tengah hari kan, kopi kan, macam best kan. Okey, ataupun two to one. Two to one tu maksud dia, dua tu maksud dia satu anda punya upline, satu lagi anda lah. Okey, dua orang menceritakan pada satu orang prospek anda, two to one. Okey, dan apa yang perlu buat, kalau berkemampuan buat CEO Cafe Party. Okey, jemput orang datang rumah 2-3 orang. Macam kita budaya orang Melayu, kita memang suka jemput orang datang rumah, tapi dalam keadaan COVID sekarang ni, elakkanlah untuk buat CEO Cafe kan. Okey, tapi kalau orang nak datang rumah, macam Raya Haji akan datang, mungkin ada orang nak datang apa semua. Okey, boleh buat CEO Cafe, baca kopi. Okey, baca kopi, ceritakan tentang kopi, ikut macam tadi 5 step tu. Cuma dia dalam skala yang besar sikit lah. Mungkin ada 3 orang, 4 orang, 5 orang macam tu kan. Okay. So, masa tu, make sure tuan-tuan dan perempuan standby starter kit. Standby boring pula, bukan boring, borang ARO. Okay. Borang ARO, standby. So, kalau siapa yang nak register di member, terus register, terus submit, terus isikan dia punya ARO. Bila dapat nombor, isi dekat ARO dengan nombor. Terus buat. Okay. So, kongsikan semua tu. Itu yang tuan-tuan dan perempuan perlu buat yang pertama. Yang kedua, okey, apa yang tuan-tuan perlu buat adalah perlu bentangkan. Takkan sampai bila-bila nak harap upline yang bentang kan. Okey, so mungkin nak upline 3-4 kali dia buat, tuan-tuan dan perempuan dah tengok sebab dia buat benda yang sama. Cerita pasal Encik Tarashima, cerita pasal 1111, boleh dapat 12,280. So tuan-tuan dan perempuan dah dengar 3-4 kali, aku pun boleh buat. So buat. Okey, so masa nak bentang tu jemput upline sekali datang. Sebab upline ni dia akan tengok dekat mana kita punya kesilapan yang buat, dekat mana kita boleh perbaiki. Mungkin ada benda yang kita patut beratkan tapi kita tak beratkan. Ada benda yang perlu kita cerita dengan detail tapi kita tak cerita. Upline akan tengok. Bila kita jemput upline akan jadi macam mentor. Dia memang mentor kita lah. Dia yang akan guide, dia akan tengok. Lepas habis pembentangan tu, dia akan beritahu, okay, you sepatutnya kena buat macam ni kan. Okay. So, sebab tu saya kata yang tadi yang first, anggap kena set dekat mental, dekat hati, bisnes ni adalah bisnes aku. Okay, so bila bisnes aku, bila orang bagi kritikan, bila orang bagi teguran, kita akan terima. Okay, sebab orang, macam kita buat bisnes lah, kita nak dapat pandangan feedback pada customer. Kadang-kadang customer bagi macam-macam feedback yang kita tak nak dengar, tapi feedback itulah yang penting. Okay, so upline kita yang akan bagi feedback, so kita kena terima dan buat. Okay, and then bentangkan cara penyampaian. So masa upline tengah bentangkan, tuan-tuan dan perempuan tulislah nota, ambil buku nota, tulis. Okay, kalau boleh buat rakaman, buat rakaman. Tapi rakaman tu janganlah record, lepas tu post dekat Facebook, masuk dekat YouTube. Bukan. Okay, rakaman tu untuk simpanan tuan-tuan dan perempuan untuk jadi rujukan. Balik rumah tengok balik, lepas tu praktik. Okay, bukan untuk dipublish ke dalam Facebook. Kalau nak publish dekat Facebook, nak publish dekat YouTube, buat video sendiri. Macam saya buat ni, buat sendiri punya, bolehlah publish. Tak ada masalah. Okay? Alright? So, semasa bentangkan plan 111 tu, apa yang perlu tuan-tuan dan perempuan fokuskan adalah yang pertama kandungan. Okay? Kandungan CEO Cafe. And then aliran. Aliran yang tadi lah, 5 step. Step 1, 2, 3, 4, 5 tu. And then, skill, gaya penyampaian. Aliran tu bukan step yang kelima tu. Aliran tu maksud dia macam mana upline tu menceritakan daripada satu step ke satu step. Masa dia ceritakan, dia buat 111 tu, 121 tu, macam mana cara dia, permulaan dia macam mana, intro dia macam mana, lepas tu macam mana dia masuk pada topik, lepas tu macam mana dia kontrol keseluruhan perbualan tu, and then macam mana dia buat penutup. Tu aliran dia. Tengok macam mana dia buat. Okay, and then tengok skill dia punya body language, kedudukan badan dia masa dia bercakap, masa dia bancuh kopi. Okay, cara respon, kata mimik muka dia. Masa tu tengok skill dia tu, belajar.
Okey. Masa tu kena bayar. And then tengok keyakinan seorang upline. Tengok macam mana. Biasanya kita akan jadi gugup bila ada soalan. Okey, soalan. Bila orang tu tanya soalan, kita dah mula gelabah risau. Tapi tengok bila ada soalan ni, tengok macam mana keyakinan, cara upline kita handle, skill yang dia handle soalan tu, macam mana dia jawab soalan tu. Kadang-kadang macam saya sebagai upline, kadang-kadang ada soalan yang saya tak boleh nak jawab. Tapi macam mana saya nak cover balik supaya tak nampak yang saya ni kokak ke, tak boleh nak buat apa. Macam mana saya nak jawab? Ada teknik-teknik macam tu. Okey, bukan katakan saya ni yang kata tahu semua benda. Okey, kadang-kadang tak tahu juga. Kena tahu. Macam profesor, doktor, lecturer dekat universiti lah. Kadang-kadang soalan daripada dia punya student pun dia pun tak boleh jawab. Tapi macam mana teknik untuk dia olah balik supaya student-student dia masih, orang kata standard dia tu masih sebagai nampak sebagai profesor, nampak sebagai doktor. Okey, ada teknik dia. Alright, so tengok image dia tu. Alright, so itu adalah yang kedua, perlu belajar bentakan. Dan yang ketiga yang saya nak share malam ni, sebelum saya ending pada malam ni, apa yang tuan-tuan perlu buat, ini yang sistem pendidikan Suang Ho yang memang diajar daripada awal penubuhan Suang Ho sampai hari ni, yang dipraktikkan oleh semua pengedar-pengedar Suang Ho yang berjaya. Okey, yang berjaya sebab pengedar Suang Ho ramai. Okey, kejayaan mereka sebab dia orang mempraktikkan benda ini. Okey, 7 amalan harian. Okey, ni ada 7 amalan harian yang pengedar-pengedar Suang Ho buat, yang sistem pendidikan Suang Ho ajar, yang mana upline saya, mentor-mentor saya ajar. Ini adalah 7 amalan yang tuan-tuan dan puan-puan kena buat. Yang pertama, tuan-tuan kena membaca. Okey, tuan-tuan kena membaca. Bacalah apa-apa buku yang berkaitan dengan kesihatan, buku yang berkaitan dengan motivasi. Nak baca, janganlah baca benda-benda yang negatif, benda-benda yang mempengaruhi kita punya minda, emosi kita jadi lebih teruk. Baca benda-benda yang ilmiah. Ilmiah. Okey? Paling tak tahu nak baca apa pun, bukalah buku yang dekat satu kit tu berkaitan dengan produk, bacalah. Okey? Nak baca hari ni dekat e-learning pun ada. Okey? Suang Ho e-learning. Siapa tak tahu e-learning, tanya dekat upline. Apa tu e-learning? Okey? Belajar membaca kat tu. Okey? Itu yang pertama. Yang kedua, dengar rakaman. Okey? Macam kami dulu bila kami pergi ke OPP, kami akan buat voice record. Okey? Sebab setiap kali datang tu perkongsian macam-macam, testimoni macam-macam. So bila kita dengar sekali, kita ingat tapi kita balik dah lupa. 3-4 bulan lagilah lupa kan. So bila ada recording tu, kadang-kadang malam nak tidur, dengar recording sekejap dalam setengah jam, refresh balik otak, refresh balik apa yang nak dibelajar tu, plan 111 apa semua kan. Sebab tu masa upline bentangkan plan 111 tu, kita buat rakaman. Kita dengar balik rakaman. So banyak, memang dekat dalam laptop saya memang banyak rakaman yang dengar daripada Diamond Noliza, daripada Mr. Tan, daripada Madam Ye Amoy, daripada Faris Maida, banyak. Okey, so record tu lah. Kadang-kadang lupa, kita dengar balik. Bila dengar, kita akan ingat balik. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, bila tuan-tuan dan perempuan Suang Ho, gunalah produk. Minum kopi, guna ubat gigi kita, guna kita punya linzi, makan linzi, pollen. Kalau tak guna produk, macam mana kita nak tahu dia punya kebaikan, macam mana kita nak tahu dia punya keberkesanan dia kan, keunikan dia. So kena guna. So gunalah tiap-tiap hari. Sebab tu amalan harian. Okay? Macam saya minum kopi. Kopi ni memang saya minum tiap-tiap hari. Ubat gigi saya guna green tea tiap-tiap hari. Lepas tu dia punya produk penjagaan diri, V-Care, hair repair serum, hari-hari guna. Okay? Bila hari-hari guna, baru kita dapat manfaat dia. Daripada manfaat tu boleh kita cerita dekat orang. Okay? Itu yang ketiga. Nombor 4, kongsikan produk. Kongsikan produk bukannya maksud dia bagi itu kita kongsi, kopi ni kita kongsi. Kita kongsikan kebaikan, keunikan, manfaat dia. Okay, kongsikan apa baiknya, kenapa kopi ni best. Kenapa kena minum setiap hari. Kenapa badan kita perlukan linzi, dalam badan kita perlukan linzi. Kenapa linzi kena masuk. Kenapa orang kata udara hari ni, cuaca hari ni, wabak hari ni, immune system kita rendah. Kita semua benda tu. Okay? Yang kelima, kongsikan business plan. Ceritalah tentang plan 111 ataupun marketing strategi Suang Ho. Okay. Bonus runcit, keuntungan runcit, lepas tu bonus prestasi, lepas tu bonus kepimpinan. Semua cerita tu business plan. Nombor 6, hadir dan buat meeting. Kalau upline buat home meeting, dia jemput, kita pergi. Kita pergi, tak kena bayar pun. Free. Dia nak bagi ilmu kita. Kita nak tak nak pergi je. Kalau dia buat live macam ni, kita join. Lagilah senang kan duduk dekat rumah, on handphone, letak handphone dekat depan tu. Kita duduk dengar. Apa susah, lagi senang. Okay?
So buat meeting. Macam saya buat meeting. Ni saya anggap kira macam meeting lah. Tuan-tuan dan perempuan masuk join dengar apa kan. So macam meeting. Sebab bila tuan-tuan dan perempuan attend meeting, tuan-tuan dan perempuan akan dapat banyak knowledge, perkongsian. Tuan-tuan akan lebih jadi confident, yakin. Okay, produk apa semua. Kadang-kadang kita dengar cerita daripada satu pihak, kita tak nak. Kita nak dengar pihak ketiga, keempat, kelima, keenam kan. Bila dalam meeting, contohlah saya ambil. Kata, makan linzi ni bagus untuk kanser. Ada orang cakap bolehlah sebab kau nak jual kan, baguslah kata. Tapi bila pergi ke company, kadang-kadang orang yang bagi company adalah cancer survivor. Memang ada. Memang ada. So dia nak dapatan, dia cerita dia punya pengalaman, dia ada sakit kanser, apa yang dia lalui apa semua. So orang yang kita cadangkan tadi tu, yang kanser tu, dia akan dengar, betul lah sama dengan apa yang aku rasa. Tu dia akan yakin. Sebab tu dalam meeting. Okay. So bila buat home meeting, buat kita punya OPP, tuan-tuan dan perempuan akan jadi lebih yakin. Okay. Buat meeting tu, kalau siapa yang datang meeting tu, mungkin ada katakan 10 downline. Okay. Yang datang, mungkin 3 orang yang datang. 3 orang tu sebenarnya yang betul-betul serius yang nak buat. Okay. Tuan-tuan dan perempuan guide lah dia betul-betul. Jangan tinggalkan 7 orang tu. 7 orang tu mungkin dia jadi user saja. Tapi kita follow up selalu lah juga, bantu dia orang. Mungkin satu hari dia orang pun akan terbuka hati nak buat juga. Okay. Tapi 3 orang tu datang, dia betul-betul nak buat sebab dia commit nak buat. So tuan-tuan, bila dah ada downline yang commit nak buat, tuan-tuan dan perempuan kena commit betul-betul lah. Ajar. Sebab dia berjaya, tuan-tuan dan perempuan akan berjaya. Okay. Dan yang last kali, yang ke-7, contact upline. Sebab tu tadi awal-awal saya dah beritahu kena sentiasa bekerja sama rapat dengan upline, sentiasa contact upline lah. Macam saya memang tiap-tiap hari saya contact dengan upline saya, dengan Mr. Tan. Memang sama ada call ke, melalui daripada Facebook ke, daripada WhatsApp ke, memang ada sentiasa. So Mr. Tan memang sentiasa keep in touch dengan saya contact dengan dia. Sebab dia membimbing saya, dia membantu saya. So memang saya sangat bersyukur lah dapat upline macam Mr. Tan. Okay. So yang lain pun anda beruntung anda dapat upline lah. Bukan saya kata sebab saya dapat Mr. Tan saya beruntung. Tuan-tuan dan perempuan pun kena beruntung sebab dapat upline yang ada dengan tuan-tuan dan perempuan sekarang ni. Okay. Tapi dia, tuan-tuan dan perempuan nampak dia seorang je lah dekat atas upline kan. Tapi dia nampak ramai orang. Okay. Mungkin ada 100 orang, mungkin ada 200 orang. Dia tak tahu mana satu yang dia nak contact kan. Dia nak contact 200 orang dalam satu hari susah pula. Okay. So tuan-tuan dan perempuan lah contact dia. Bukannya contact kata nak cakap telefon lama-lama sampai sejam cakap. Tak adalah, melalui WhatsApp apa. Tuan-tuan dan perempuan boleh share apa yang tuan-tuan dan perempuan hari ni buat ataupun nak dapat pandangan pada dia ke WhatsApp. Okay. Alright. Tu yang ke-7. Okay. 7 amalan harian yang tuan-tuan dan perempuan kena buat. Okay. So saya dapat kongsikan 3 benda utama yang tuan-tuan perlu buat. Adalah yang pertama, kongsikan, bentangkan dan amalkan 7 amalan harian. Okay. So buat ni, insyaAllah benda yang anda buat ni akan menyebabkan tuan-tuan dan perempuan akan sukses, berjaya dalam bisnes Swangho ni, insyaAllah. Alright. So sebelum saya akhiri saya punya live pada malam ni. So kalau tuan-tuan dan perempuan sekarang pun dah jam lebih kurang dah pukul 10.30. Kita dah live lebih kurang dalam 1 jam 10 minit. So kalau tuan-tuan dan perempuan ada apa-apa nak tanya, boleh type dekat ruang komen dekat bawah. Tak ada masalah. So saya pun ada soalan, tak payah keluarlah soalan kat sini kan. So, kalau tuan-tuan dan perempuan ada soalan, boleh type dekat bawah. Saya akan baca sebelum saya ending saya punya live saya malam ni. So last kali sebelum saya jawab soalan-soalan, saya kongsikan kepada tuan-tuan dan perempuan kunci untuk kejayaan. Ada banyak kunci untuk kejayaan. Kunci tu depan mata ada. Cuma kita nak ambil kunci tu untuk buka pintu kejayaan tu bergantung pada kita. Kunci dah ada. Orang kata terpulang pada individu masing-masing lah. Nak guna kunci tu untuk buka pintu kejayaan ke atau tak nak. Alright. So malam ni saya nak sharekan ada 5 kunci kejayaan. Okay. So yang pertama, tuan-tuan dan perempuan mestilah pasang niat yang betul. Mesti niat betul. Sebab apa aku buat bisnes Swangho ni, sebab apa aku buat plan 111. Pasang niat yang betul-betul. Sebab niat tu lah akan menentukan perjalanan tuan-tuan dan perempuan mudah ke, teruk ke, sukar ke. Kalau nanti nak dapat duit sampai 12,000 tapi nak buat benda-benda yang tak bermanfaat, tak baik ataupun berniat jahat, memang takkan dapat. So kena pasang niat yang betul-betul. And then nombor 2, keinginan yang mara. Tuan-tuan kena betul-betul nak. Aku nak buat ni. Aku nak juga dapat kata ganjaran macam tu. So bila ada keinginan yang mara, baru tuan-tuan akan buat. Kalau tak ada keinginan yang mara,
memang takkan buat lah. Alah relax apa semua kan. Macam saya keinginan saya membara. Lepas tu saya sanggup buat live, saya buat prepare macam-macam untuk pastikan dapat disampaikan dengan jelas pada tuan-tuan dan puan. Keinginan yang membara. And then nombor 3, sikap. Sikap tu yang penting sebab 99 kejayaan kita adalah disebabkan 99% sikap. Okey, sikap 99% tu adalah sikap kita yang betul akan menentukan kejayaan. Okey, 1% adalah yang keempat tu skill ataupun kemahiran. So mungkin tuan-tuan dan puan boleh cakap hari ni saya Cik Azizi pandai buat secara online, pandai bercakap. Tak, itu cuma 1% daripada menentukan kejayaan. Okey, 99% tu adalah sikap. Kalau tuan-tuan dan puan tak pandai cakap, kalau tuan-tuan dan puan nak buat, ada semangat yang bara, niat betul, okey, tuan-tuan dan puan akan belajar, akan buat juga. Okey, itu cara dia. Niat yang betul. Okey, jangan cakap, jangan orang lain tu pandai, orang tu boleh lah, aku tak pandai, aku tak reti apa semua. Kena belajar. Okey, sebab tadi saya cakap, kena belajar. Okey, bila belajar, insya-Allah kejayaan menunggu tuan-tuan dan puan. Itu kunci dia. Kunci dia kena belajar. Okey, kalau belajar, buat niat betul apa semua, memang akan dapat kejayaan. Sebab tu kunci dah ada depan mata. Sama ada tuan-tuan dan puan nak ambil, nak terus pergi buka pintu kejayaan atau tak nak. Ataupun tuan-tuan sekadar nak bagi alasan. Itu ramai orang yang bagi. So bila orang bagi alasan, tak berjaya lah. Susah lah. Okay. So yang tuan-tuan dan puan yang sama dengan saya hari ni, sama saya ni, tak ada pun alasan kata tak sempat lah, apalah semua. So tahniah. Terima kasih banyak-banyak. Okay. Dan yang terakhir adalah tindakan yang pantas. Fast action, fast result. Okay. Ada orang, dia bila nampak peluang ni, dia terus daftar sebagai ahli, terus beli satu kotak kopi dan terus sentiasa rapat dengan upline, tanya macam mana nak buat dan dia buat terus tindakan pantas, result dia akan dapat pantas lah. Itu yang ditunjukkan oleh kita punya Go Diamond Marani di kampung daripada Sabah. Okay, dia grab, dia ambil tindakan pantas, terus buat, walaupun plan 111 ni kata 1 tahun, okay, tapi dia buat dengan pantas, dia buat dengan betul-betul, keinginan dia membara. Dalam masa 7 bulan dia dah dapat ganjaran yang lebih pada 12,000 tu. So hari ni dia dah Go Diamond. Memang satu pencapaian yang luar biasa lah. Luar biasa. Boleh dapat. Okay? Tapi tak mustahil. Semua orang boleh dapat. Cuma kita nak ada sikap macam dia ke tak nak buat tu. So kalau tuan-tuan perempuan ada sikap tu, dapat lah. So yang dapat nanti dapat sampai 12,000, 13,000, 15,000 tu semua siapa yang dapat? Tuan-tuan dan perempuan lah dapat kan. Kopi boleh beli setiap bulan tanpa nak mikir dah RM35 murah ke mahal ke kan. Okay, so kita dapat tu jadi seronok lah. Itu yang kita nak sebenarnya. Alright, so ini adalah 5 kunci kejayaan yang dapat saya sharekan kepada tuan-tuan dan perempuan. Okay, so itu ya di penghujung saya punya slide ataupun perkongsian malam ni. So kalau ada soalan, insyaAllah boleh tanya soalan. Saya baca dulu dekat bawah-bawah ni. Ada banyak yang ikut. Dylan Fu, saya dari Kedah. Okay, thank you Dylan. Join saya punya live FB malam ni. Okay, so saya akan buat live FB pada setiap hari Khamis. Tapi hari Khamis ni tak tahu lagi, tengok macam mana sebab cuti kan, so saya balik ke Seremban hari ni dekat Kuantan. Tapi saya cuba provide untuk start bulan 8 next month. Setiap hari Khamis saya akan buat live lah. Saya akan bawakan tajuk-tajuk. Okay, so dekat sini saya ada listkan saya punya Facebook. Boleh join, siapa yang tak join lagi. Saya punya CEO Cafe page. Kalau type CEO Cafe dekat Facebook memang ada banyak lah. Okay, tapi kalau saya punya page CEO Cafe /Azizi Swangho, boleh tulis itu, jumpa saya punya page CEO Cafe. YouTube channel saya boleh type Azizi Swangho. Dekat situ saya ada sharekan video-video tutorial macam mana nak order produk, macam mana nak aktifkan online store. Tuan-tuan dan puan boleh ambil video tu, boleh share dekat rangkaian tuan-tuan dan puan, tak ada masalah. Boleh ambil, saya bagi secara percuma. Okay, dan kalau nak tahu tentang CEO Cafe, saya ada sediakan website saya www.ceocafe.com. Okay, boleh tengok dekat situ. Dan sekiranya ada apa-apa nak tanya, boleh WhatsApp saya. Itu nombor saya dekat bawah, 013-333-5086. Okay, nombor ni boleh WhatsApp saja, jangan call. Jangan SMS. Sebab call dengan SMS dia, SIM card ni dalam handphone yang tak dibuka. Tapi WhatsApp ada dekat handphone saya, boleh masuk. Itu nombor yang saya gunakan. So ni ada 4 saya punya saluran komunikasi saya yang boleh tuan-tuan dan puan guna hari ni untuk kata belajar dan buat. Belajar, buat. Okay, alright. So itu daripada saya. Alright. Mungkin tuan-tuan dan puan ada apa-apa sebelum saya mengakhiri saya punya
slide pada malam ni. Okay. Nak baca dulu. Tengok apa ramai yang ada. Oh, ramai. Dekat sebelah kiri saya pun boleh tengok live chat. Dekat sebelah kanan saya pun boleh tengok. Okay. So, terima kasih kepada yang bersama dengan saya dalam live pada malam ni. Terima kasih banyak-banyak. Harap tuan-tuan dan puan menerima apa yang saya sampaikan hari ini dengan hati yang terbuka. Okay. So, sekiranya ada salah dan silap, saya mohon ampun dan maaf. So, harap apa yang saya kongsikan pada malam ni sedikit sebanyak mendapat satu gambaran lah pada tuan-tuan dan puan yang mana yang nak buat business plan 111 ni, boleh hari ni bulan 7, nak masuk bulan 8 kan. Okay. Bermula pada bulan 8 sampai bulan 8 tahun depan, cukup setahun. Mungkin tuan-tuan dan puan adalah simbol kejayaan plan 111. Simbol dah banyak, ramai orang yang dah berjaya daripada plan 111. Dan plan 111 masih berjalan dengan baik. Tuan-tuan dan puan boleh ikut, boleh teruskan. Alright. Terima kasih daripada Puan Jen. Terima kasih atas perkongsian. Terima kasih. Saya punya upline. Zulina Desa. Okay. Diamond Asun, hebat sekali. Thank you Diamond. Diamond pun ada buat live FB kak. Saya ada tengok dalam kereta hari tu. Lepas ni kena buat kerap lagi. Sambil bawa kereta pergi office buat live. Okay. Abdul Rahmat Mak Desa. Banyak dia tag. Eza, Erwan, Laini, Roslaini, Yusnita Mahadi, Zulina Desa. Okay. So, terima kasih kepada Kak Safida. Terima kasih banyak-banyak Kak Safida join live saya pada malam ni. InsyaAllah lepas ni tengok Kak Safida pula kot buat live Facebook. Okay. Azizan ada share dekat sini tentang nombor telefon. Tadi minta nombor telefon. Nombor telefon untuk ARO. Dekat sini Azizan dah bagi 010 4680 436. Tuan-tuan dan puan boleh ambil. Ini adalah nombor WhatsApp untuk sale and service department. Boleh WhatsApp tanya. Alright. Terima kasih Puan Yan sebab tarik semua saya punya point-point dekat sini. Okay. So yang baru join tu mungkin dia terlepas slide tadi. Mungkin boleh baca balik dia punya point-point yang tuan-tuan yang Puan Yan dah tarik. Terima kasih banyak-banyak. Azizan ada sharekan 3 langkah mudah untuk free postage Sabah Sarawak. So grab peluang ni untuk orang Sabah Sarawak, gunakan peluang ni. Soalan tersebut terkeluar. Okay, ni tadi saya ada buat poll. Alright. Terima kasih kepada semua yang bagi like, yang bagi love. Okay. Ni siapa ni? lindsaysuangho.com. Oh, alright. Okay. Hi Cherry, saya dengar share dengan prospek. Alright, thank you. Zul, Kak Liza, thank you Kak Liza. Ayan Che, thank you. Kalau ada yang daripada Indonesia yang ikut live saya hari ni, saya Azizi, lupa kenalkan diri daripada Malaysia. Jam Business Suangho buat pada orang-orang Indonesia sana yang nak jadi ahli Suangho. Okay, boleh WhatsApp saya. Nombor tadi saya dah bagi 013-333-5086. Okay, so nombor WhatsApp saya tadi. Boleh tengok. Okay. So boleh WhatsApp. Kalau nak jadi member, saya boleh bantu untuk jadi member. Dan tuan-tuan yang dekat Indonesia, bapak-bapak, ibu-ibu yang nak dapatkan produk, kita ada 7 cawangan di Indonesia. Boleh WhatsApp saya lah, nanti saya beritahu. Alright. So Nur Mawan Salimin, thank you very much. Join tak sempat nampak tadi kat atas. Mr. Tan, thank you Mr. Tan. Hasma Yasin, thank you. Cherry Semani, okay, thank you very much. Miss Lau, thank you. Memang tak berhenti-berhenti untuk support saya untuk bagi live. Thank you for sharing. Jamal Awang is watching. Itu dia awal. Cik Jamal Awang lah. Itu daripada Jengkar. Hari ni rasa Jengkar tak hujan kot, insyaAllah. Okay. So sebelum saya akhiri live saya pada malam ni, lupa baru buka FB. Tak apa. Nanti siapa yang like saya punya page, yang follow saya punya page, pastikan anda tukar setting dia kepada see first. Bila anda tukar pada setting see first, anda bila saya upload
apa-apa info terbaru tentang CEO Cafe, anda akan terus dapat. So, bila anda dah buka Facebook, timeline dia dekat atas. Yang first kali, priority dia, keutamaan lah. Okay, pada yang nak tengok saya punya YouTube channel, YouTube channel, jangan lupa subscribe, lepas tu tekan butang loceng tu kan. Okay, bila saya upload video, tuan-tuan dan puan tak miss lah, akan dapat video-video tu. Okay, so, saya buat yang terbaik untuk sampaikan yang baik. Tapi tak apa, jangan risau Cik Jamal Awang. Video ni live ni tetap akan ada, boleh tengok balik, tak ada masalah. So, video yang sama saya akan buat editing balik, saya akan masukkan dalam Facebook untuk compress jadi kecil lah. So boleh di share. Alright, so terima kasih banyak-banyak pada semua yang ikut live saya daripada pukul 9.30 tadi sampai ke sekarang pukul 10.42, lebih kurang sejam lebih. Okay, so harap apa yang disampaikan tu sedikit sebanyak dapat membantu tuan-tuan dan puan lah untuk mengembangkan bisnes platform bisnes Pelan 111 CEO Cafe ni. So, kalau ada topik-topik yang tuan-tuan dan puan nak saya kupaskan daripada minggu ke minggu, bolehlah beritahu saya, boleh WhatsApp kat saya, boleh tarik message dekat inbox ke, boleh WhatsApp, saya tak ada masalah, saya akan baca, nanti saya akan prepare dan saya akan sampaikan kepada tuan-tuan dan puan insya-Allah. Alright, so itu saja pada saya. So kita doakan supaya besok kita dapat satu data statistik COVID yang bagus, yang positif. Kepada yang sekarang ni yang positif COVID, kita ramai-ramai kita doakan supaya mereka diberi kesembuhan. Dan kita doakan juga supaya kepada semua frontliner kita supaya berada dalam keadaan baik, dalam keadaan bertenaga. Kita ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada frontliner kerana bertumbuh-tumbuh bekerja siang malam pagi petang membantu menyelamatkan nyawa. Okay? Dan kita sebagai rakyat Malaysia, apa yang kita boleh bantu adalah kita bantu untuk ikut SOP yang telah ditetapkan. SOP yang ada kita ikut. Okay? Orang lain tak nak ikut tak apa, kita ikut SOP. Sebab daripada satu orang akan boleh buat 2 orang, 3 orang, duplicate banyak. Okay? Kita ikut SOP supaya Malaysia kita dalam keadaan aman, kita bebas daripada wabak COVID-19. Okay? Kita doakanlah ramai-ramai insya-Allah. Alright, so kita jumpa lagi dalam live akan datang. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
Dia macam kalau bangun tidur tu kan kita memang buang rasa lega. Puas lah? Macam dia kena flush. Memang hatilah rasanya. rasanya. Orang kena cuba lah. Memang kena cuba lah. Sebab dia bukan sekadar sedap, tapi dia adalah sebagai rawatan juga. Itu yang best dia. Sepatutnya semua orang kena cuba lah. Cuba dulu lah. Jangan komen, cuba dulu. Saya minum memang cukup sedap. Sedap, memang sedap. Inilah untuk kopi yang paling sedap dekat dunia. Yang pernah. Rasa dia memang sedap. Dia lagi pekat tu seperti yang disyorkan untuk buat pakai kopi tiam ni cawan tu. Memang sebanyak tu memang dah cukup sedap. Taste dia tu. Dia punya taste lemak dia tu kan. Memang sedap. Rasa kopi dia untuk orang yang penggemar kopi dia memang sedap lah. Kita memang tak nafikan lah. Anda semua kena cuba kopi dia sudah je. Luar biasa kopi dia. Memang luar biasa kopi dia. Dia macam sedap tapi harum dia saya nak cakap tak boleh lah. Memang dia luar biasa sikit. Nak cakap tak boleh. Anda perlu cuba kopi kita. Perlu cuba. Baru apa rasa nikmat dia, bau dia, aroma dia. Kena dia cuba. Tak cuba tak tahu. Nak cerita tak boleh. Memang dia luar biasa. Jadi rasa puas hati lah kopi. Rasa puas hati memang puas hati. Sampai sekarang pun saya tak boleh lah minum kopi memang minum macam hari alam pagi, tengah hari, malam, nak tidur, hari-hari kopi. Macam minum biasa. Sebelum ni kalau kita tak jumpa kopi ni, banyak lagi kita minum kopi kat luar. Tapi kopi kat luar pun tak dapat kesan sekadar minum je. Sekadar minum je lah kopi kat luar tu. Biasa-biasa je. Kopi ni memang nak cakap payah. Kena test lagi kan? Nak cakap payah lah, luar biasa dalam kopi. Tuan sendiri rasa kopi tu sedap ke tak? Semestinya lah. Tidak, takkan saya minum dah 8 bulan tiap hari. Kalau tak ada tu rasa gelisah. Ada satu benda yang kekurangan pada hari tu. Apa yang kurang Rupanya tak minum kopi. Kelang kabut cari kopi nak minum. Itulah kelebihan kopi CEO Lingzi. Okay. Okay, thank you.